Ni cikgu ucapkan tahniah dan terima kasih. Okey, so hari ini kita akan pergi bab yang paling terakhir paling last sekali untuk sains tingkatan 5. Lepas ni kita boleh fokus untuk ulang kaji lah, ulang kaji untuk SPM. Okey, so bila dah habis silibus ni barulah kita akan buat kemahiran menjawab apa semualah, mula daripada form 4 sampai darjah 5. Jadi eloklah buka sekolah bulan 10 ni kita hanya buat ulang kaji saja. Okey, so untuk bab 9, tajuk last ni ialah tentang teknologi angkasa lepas. Okey, mengenai teknologi angkasa lepas. Kalau dalam buku teks awak tu, dia bagi info. Okey, dia bagi tahu Datuk Syekh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Syekh Muzaffar adalah angkasawan Malaysia yang pertama membuat kajian sains di stesen angkasa lepas. Itu stesen ISS lah. Okey, so dekat luar ni, dekat luar angkasa kita ni, kita ada stesen, dia macam stesen bas macam tu kan. Ada satu tempat di mana semua angkasawan daripada seluruh negara, tak kira lah daripada China ke, daripada Rusia, daripada US. Okey, dia duduk semua ramai-ramai dekat stesen angkasa. Okey, nama dia ISS lah. Stesen angkasa antarabangsa. Jadi siapa-siapa nak pergi pun boleh. Kalau awak nak pergi pun boleh. Tapi kena ada duit banyak kena jadi millionaire, billionaire baru boleh pergi. Beli je cakap, saya nak pergi angkasa lepas lah, saya ada duit ni banyak ni. Boleh, tak ada masalah. Siapa-siapa pun boleh pergi. Okay. So Malaysia menghantarlah seorang kalau tak ada wakil macam teruk benar Malaysia kan, tak ada angkasawan. So kita latih, sebenarnya 2 orang yang dia latih hari tu. Ada seorang doktor, nama apa cikgu lupa, dengan Dr. Syekh Muzaffar ni. Jadi bila dia buat latihan dekat Rusia dulu, dia kena ada latihan dia lah. Latihan dekat pusat. Latihan dekat Rusia. So dia buat ujian apa semua, yang lepasnya Dr. Syekh Muzaffar. Okay, apakah jenis orbit yang terakhir diambil oleh kenderaan pelancar yang membawa angkasawan, bahan bekalan dan peralatan satelit? Masa Datuk Syekh Muzaffar pergi tu bulan puasa tau. Lepas tu dia macam puasa lah kat sana. So orang lain macam Rusia, orang Cina tu cempelik dengan dia kan sebab dia puasa. Jadi dia memang bawa makanan tu, dia tak ada lah makanan bentuk cecair, memang tak boleh bawa. Dia bawa makanan bentuk berpejal. So dia bawa lah. Dia bawa roti canai, dia makan kat sana buka puasa, dia bawa kurma apa semua. Dia letak dalam package dalam package kecil gitulah. Dia sedut-sedut gitu je lah. Okay. So kalau awak nak tahu kan, dekat angkasa lepas tu tak dibenarkan bawa pensel. Tak boleh. Dia orang tak boleh menulis guna pensel. Kenapa? Tahu lah cikgu. Sebabnya kalau awak guna pensel, okay, bila awak guna pensel nanti, bila awak menulis, pensel tu akan putus pula apa? Akan patah kat depan ni, mata ni. So bila pensel patah, dikhawatiri yang patah tu nanti akan melayang-layang kan. Dia kan terapung kan, terapung masuk dalam mana-mana mesin ke, mana-mana alat ke, kan tersumbat, dah rosak alat tu, bahayalah. Jadi tak boleh bawa pensel. Jadi salah satu sebab penciptaan pen tu sebab geng-geng angkasawan ni lah, dia nak guna untuk bawa, untuk menulis lah, untuk buat catatan dekat angkasa. Dia hanya boleh bawa pen sahaja. Okay, so apa yang kita nak cover dalam tajuk bab 9 ni? Okay, ada 3 benda lah, cikgu dah check tadi, ada 3 perkara. Okay, mula-mula sekali kita akan belajar tentang jenis objek. Kita akan belajar tentang jenis orbit. Okay, so kita tahu setiap planet yang ada di angkasa lepas tu, dia ada orbit yang tersendiri kan. Masa tingkatan 2, tingkatan 3 awak belajar geografi, awak kata bumi mengelilingi matahari, ada orbit dia, ada jalan dia, ada dia punya highway yang tersendiri dia. Bulan mengelilingi bumi pun ada orbit dia. Orbit ni yang mengelilingi dia lah. So kita nak tahu ada berapa jenis orbit dekat semua dekat alam ni. Okay. Kemudian kita akan belajar juga tentang satelit. Okay. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang GPS.
Okay, macam mana GPS ni, teknologi GPS ni memudahkan kita dalam banyak benda kan. Dulu-dulu kalau awak nak pergi rumah member, kan main susah lagi nak tahu rumah dia kat mana-mana nak. Kena telefon banyak kali. Rumah kau kat mana? Rumah aku kat tepi masjid ni. Masjid mana yang warna merah? Lepas tu ada pokok jambu ke, susah kan. Tapi sekarang ni kalau awak nak pergi rumah member, awak nak COD barang, share location, share location. So bila awak share location, location tu, rumah awak tu, Google Map akan petakan rumah awak dekat jalan. Even kalau ada anjing pun dia nampak kan. So sebenarnya dia guna teknologi satelit lah. Dia guna satelit lah untuk tahu maps tu, untuk tahu jalan tu kat mana-mana. So kalau applying knowledge daripada satelit ni lah, kita guna GPS. Okay. So hari ni cikgu nak cover jenis orbit sahaja Okay, kita tengok slide yang pertama. Okay, satelit dulu. Kita berkenalan dengan satelit. Okay, satelit ni adalah objek yang mengorbit planet atau bintang. Okay, kalau awak nak tahu kan, ni bumi kita, dekat luar ni memang ada beribu-ribu satelit. Kita pun ada, USA pun ada, Rusia pun tak nak kalah, dia pun hantar, Korea Utara pun tak nak kalah, dia pun hantar satelit dia. Jadi satelit tu apa sebenarnya? Dia adalah objek. Dia adalah objek. Tapi dia kerja dia orbit ataupun kelilingi planet. Dalam kes ni bumi lah. Ataupun kadang-kala dia juga dihantar untuk mengelilingi bintang. So saintis buat kajian, dia kata ada satu bintang yang dia nak belajar kan. Contohnya dia ada jumpa satu bintang kat luar ni. Bintang sebenarnya bentuk bulat gini je. Tapi bila dah sampai dekat bumi, atmosfera bumi kan layer dia lain-lain kan. Sebab tu awak nampak dia seolah-olah macam bersinar. Dia macam apa? Berkilat. Tapi sebenarnya dia tak berkilat pun. Dia macam batu-batu angkasa je bintang ni. Jadi bila awak nak belajar tentang bintang, awak akan hantar satelit. Satelit akan duduk sini. So kerja satelit, dia pusing keliling bintang ni. So bila dia pusing keliling bintang ni, dia akan kumpulkan data lah tentang bintang tersebut. Lepas tu kita pun ambil lah data tu. Kita pun tahulah, oh bintang ni kawasan dia tandus. Oh bintang ni dia tak ada air. Oh bintang ni dia tak ada udara. Kawasan dia batu-batu. Okay. So satelit merupakan objek yang mengorbit bintang ataupun planet. Sebagai contoh, bulan merupakan satelit semula jadi yang mengorbit bumi. Okay. Sebenarnya dekat luar tu bukan bumi je yang ada bulan. Banyak lagi planet lain yang ada bulan. Okay. Jadi kita katakan bulan adalah planet semula jadi. Kenapa? Sebab dia secara semula jadi yang bukan manusia buat, yang mengorbit bumi. Orbit tu maksudnya yang kelilingi bumi. Pusing bumi kan. Selain daripada satelit semula jadi, terdapat banyak lagi satelit buatan manusia. Cikgu cakap tadi lah. Okay. So di alam semesta kita ni, banyaklah satelit-satelit buatan manusia yang dihantar untuk mengkaji tentang angkasa lepas. Okay. Tu satelit. Pengenalan dulu apakah satelit tu apa, menatang apa satelit tu. Rupanya dia adalah objek yang mengelilingi planet ataupun bintang. Tapi kalau satelit semula jadi bulan. Bulan dia memang kelilingi bumi lah kan. Okay. Setiap planet dia ada bulan dia lah. Tapi tak semualah ada bulan. Okay, so kita akan masuk yang kedua. Okay, jenis-jenis orbit satelit. Okay, tengok dulu. So tadi kita dah tahu yang yang bumi kita ni, bumi. Okay, lepas tu bulan. Dia akan kelilingi bumi kan. Okay, ni bumi. Persoalan dia, macam mana bentuk orbit dia ni? Bentuk jalan dia tu. Orbit tu adalah laluan dia. Bentuk laluan dia tu macam mana? Oh, rupa-rupanya bentuk laluan dia tu ada banyak cara dia berpusing tu. Cara dia keliling bumi tu ada banyak cara. Ada banyak jenis cara dia keliling tu. Tu kita panggil jenis-jenis orbit. Okay. Orbit satelit yang mengelilingi bumi dikelaskan kepada 5. Okay, dikelaskan kepada 5. Ada banyak rupanya lah. Okay. Mengikut
5 dia tu mengikut apa? Mengikut ketinggian orbit ataupun kita panggil altitude. Okay. So altitude ni kita dah selalu jumpa kalau belajar gunung ganang, kita tahu altitude ataupun ketinggian dia. Jadi jenis orbit ni ditentukan mengikut ketinggian orbit tu. Macam mana? Okay. Orbit rendah bumi, ketinggian orbit ialah 180 hingga 2000. Yang paling rendah lah, sebab tu kita panggil dia orbit rendah bumi, low earth orbit, LEO, LEO. Tu nombor 1. Nombor 1 kita ada LEO, low earth orbit. Nombor 1 LEO. Maksudnya dia punya laluan jalan dia tu, laluan orbit dia tu rendah aja. Okay. Laluan orbit dia tu rendah. Dia punya jalan yang awak nampak macam gelang tu kan, macam cincin tu rendah. Okay, tu adalah LEO. Yang nombor 2, orbit sederhana bumi, medium earth orbit. Ataupun kita panggil MEO, medium earth orbit. Yang ni ketinggian dia lebih tinggi lah daripada LEO tadi. Ketinggian apa? Ketinggian orbit ni, laluan dia ni. Ni bulan, ni bumi. Ni orbit dia ni. Okay, laluan dia tu. Dia punya laluan lah. Cikgu panggil laluan lah, senang awak faham kan. So orbit tu adalah laluan. So orbit ni kita tentukan jenis dia, ada 5 jenis berdasarkan ketinggian dia. Okay. Kalau orbit yang rendah, laluan yang rendah kita panggil dia LEO. Okay, atas daripada LEO kita ada MEO. MEO, medium earth orbit. Atas daripada MEO kita ada GEO. Nombor 3 kita ada GEO. Okay. Orbit geopegun. Ketinggian ialah 35,786 dan sata orbit pada satah khatulistiwa. Okay, ni nombor 3 kita ada GEO. Okay, dia ada 5 semua. Okay, ni adalah geopegun. Okay, kemudian GEO ni ada 2 jenis. Yang keempat adalah geosegerak. Geosegerak, geosynchronous, geosynchronized atau synchronous orbit, GSO. Yang keempat adalah GSO, geosynchronous object. Yang ketiga tadi geo orbit, geostationary orbit, pegun sebab dia pegun. Yang keempat pula GSO, geosynchronized orbit, orbit geosegerak. Okay, dan last sekali adalah yang paling tinggi, orbit yang paling tinggi. Okay, orbit tinggi bumi, high earth orbit, HEO. Okay, nombor 5 paling tinggi sekali, high earth orbit, HEO. Okay. Okay, hadam dulu 5. So jenis orbit ada 5. Macam mana kita tentukan nama-nama orbit bergantung kepada ketinggian orbit tu daripada bumi yang dia pusing tu. Kalau bumi lah, kalau bintang lah. Okay. Jadi yang paling rendah orbit tu adalah LEO. Okay. Low earth orbit. Yang kedua medium earth orbit. Yang ketiga geostationary orbit, geopegun. Yang keempat geosynchronous orbit, GSO. Dan yang paling tinggi sekali adalah high earth orbit, HEO. Paling tinggi. Okay, so 5 Kita tengok gambar. So bila awak tengok gambar ni, okay, dalam buku teks pun ada. Okay, cikgu bagi tahu tadi orbit tu adalah dia punya laluan dia, okay, laluan bumi tu. Ni lah. So bila awak tengok gambar awak nampak dengan jelas lah mana LEO, mana MEO, mana GSO tu. Okay. So LEO yang paling dekat dengan bumi lah, yang paling rendah. So kita tengok ini adalah LEO, yang paling rendah dengan bumi. Okay. Lepas tu yang warna kuning ni LEO. Okay. Lepas tu kita ada MEO. Ni MEO, medium. Okay, nombor 2 kita ada MEO, MEO. Okay.
Kemudian yang ketiga kita ada mana? Kita ada GSO. Okay, sorry, kita ada medium dulu. Ni Mio. Okay, itu tinggi sekali. Ni adalah GSO dulu. Okay. Ni GSO. Kemudian kita ada GEO. Kita ada GEO. Okay, so nama-nama orbit ni bergantung kepada altitude dia, ketinggian dia. Dan last sekali kita ada high Earth orbit. Ni yang paling tinggi. Okay, okay boleh. Okay, so ini adalah contoh ataupun jenis-jenis orbit. So yang ni awak nampak ada satelit masing-masing lah. Contohnya satelit yang dihantar oleh Rusia yang ni, okay, dia mengelilingi bumi pada orbit high Earth orbit. Dia ambil yang bahagian yang paling tinggi. Okay, katakanlah Malaysia pula kita hantar Miasat kan. Okay, Miasat Malaysia ni nak orbit pada ketinggian mana? Oh, Malaysia, satelit Malaysia tak berapa canggih sangat. So kita hantar satelit Miasat tu pada orbit pertengahan sahaja, MEO, medium Earth orbit sahaja. Ada setengah negara, dia kata saya tak perlu jauh-jauh, satelit yang saya nak hantar ni hanya tujuan dia untuk komunikasi sahaja. Saya hanya nak nak suruh macam Celcom ke Astro ke apa ke kan. So kita orang lancar satelit tu hanya pada aras low Earth orbit sahaja. So dia bergantung kepada satelit masing-masing lah, teknologi masing-masing. Okay, boleh Itu adalah jenis orbit. Jenis orbit. Jenis orbit tu maksudnya jenis laluan orbit tu ada 5 jenis. Bergantung kepada ketinggian masing-masing. Ketinggian tu bergantung kepada tujuan satelit tu lah. Kalau tujuan dia untuk peperangan, untuk pertahanan negara, mungkin dia punya satelit dia kena pergi jauh sikit. Bila awak hantar satelit semakin jauh dengan bumi, awak akan nampak coverage dia lebih besar lah kan. Macam kalau kita kan, kita nak ambil gambar, awak duduk belakang, awak akan nampak luas medan penglihatan awak tu. Macam tu lah. Bila awak duduk dekat je, awak hantar satelit dekat je, awak cover sempit je lah. Okay, kita tunjuk video. Kita tunjuk video macam mana jenis-jenis orbit ni. Yang ada LEO, yang ada MEO, yang ada low, lepas low kita ada medium, lepas ada medium kita ada high, lepas tu kita ada geopagoi. Okay, ini adalah orbit. So yang ni awak akan nampak satelit ni. Ada satelit ni tengah keliling ni. Ni ada satelit tengah mengelilingi bumi. Bumi tu sendiri dia berpusing pada paksinya. Paksinya tu macam paku lah kan. Okay, so ni adalah satelit. Tu corak orbit dia. Now the inclination space station is actually about this far north. It's about 52 degrees I think off the top of my head. Okay. So kita tengok yang ni. Okay, daripada jauh sikit. More or less sitting above, you know, some part of Central America. Tu ada satelit yang mengelilingi bumi. So jarak dia mungkin pada low Earth orbit sahaja ataupun medium Earth orbit. Jadi dia punya orbit ni, satelit ni, dia dah setting dah dia punya laluan dia tu ikut kiraan matematik yang tertentu lah. So dia punya diameter apa semua tu memang sentiasa sama sahaja. Dia tak boleh lari daripada orbit dia. Kalau satelit tu lari daripada orbit, lari daripada laluan dia, dia akan hilang lah. Dia akan tak dikesan lah.
release out their Okay, so kita gunakan satelit ni kadang-kadang untuk ring kaji cuaca lah yang banyaknya. stationary. To get those high latitude communications, Okay, kita guna untuk kaji cuaca. Kita nak tengok another is rising taufan to ke, take its tiupan place. angin ke. So the satellite equipment on the ground Okay, will switch so over, yang ni and mungkin continuous yang ni high communications at high orbit, latitude is possible with this kind of high Earth cluster. orbit, So the HEO. important numbers here are the period is 718 minutes, that is half a sidereal Okay, day. kelajuan The satelit pun memang dah inclination is ditetapkan 63.1. berapa There's a very kelajuan special dia reason for that per exact number. second. The eccentricity is 0.74, so that gives them ini pun argument sama of lah. perigee. And if that is the wrong value, what will happen is this thing will get twisted around over time. But Okay. the scientists Dia tak that figured boleh this out, sama they dia punya accounted for laluan this. It orbit just tu. Kalau happens if you sama, use kemungkinan satelit tu 63.4 dia akan berlanggar of sesama dia parameters, lah. then So bila that berlanggar, particular effect gets banyaklah completely masalah ni cancelled kan. out. So that's Bila why dah you rosak have to use satelit tu, dah lah kos dia 63.4 mahal. degrees with the 12-hour period So and dia the punya eccentricity of orbit 0.7. adalah dah The Volnia ditetapkan rocket lah. actually continued launching right up until 2010. Okay, dia tak boleh The US bertembung military dengan also uses satelit. Volnia orbits. In Tentera particular, US the pun, Quasar US system, military also pun known as a menggunakan satelit lah data untuk system, which uses these for high kumpulkan latitude data daripada communication. negara-negara And I musuh dia also lah. understand that there are some signal intelligence satellites which use these as well. I mean, after all, if you're going to track communication satellites, you're going to be forced onto the same orbits. Okay, biasanya kita guna untuk There's the komunikasi radio lah. sat Kalau 1, macam 2, Facebook ke 3, internet which ke were used siaran by langsung Sirius, ke mana-mana kan. XM radio for Kita a akan while. gunakan I think satelit they have switched ataupun back radio to ke purely geostationary satellite service. But yeah, for a while they television were macam certainly Astro using pun guna satellites satelit as an service orbit. juga lah. Same Celcom ke values as Maxis before, ke but semua the dia period guna is now satelit. 24 Sebab tu hours. kita So, boleh telefon dekat you banyak use negara-negara, those kita passes boleh as they telefon, hand off kita boleh one sampai. satellite to the other. So this is supposed to represent the GPS cluster. The Okay, ini GPS cluster lah. So has GPS dia punya 6 orbit lagi lah different banyak. orbital planes, Okay. and there's So like dia boleh 4 cover semua satellites location lah sebab plus a satelit number dia of tu memang spare banyak. satellites that Sebab are tu awak boleh nampak They're ceruk dekat inclined at Jepun pun awak 55 boleh nampak, degrees, ceruk-ceruk dekat obviously US pun awak rotate boleh 60 nampak degrees jalan dia around macam mana for apa each semua different kan. plane. Sebab The idea GPS is dia, you should be able to see satelit 4 dia tu GPS lebih satellites banyak lah dia punya all orbit the dia time, tu. no matter where you are. Semakin These are banyak enough of these orbit yang dia orbits cover, because they want to be semakin high enough that they're banyaklah yang easy to see awak from dapat the Earth, maklumatnya. but I guess not so high. Okay, boleh? Faham? Tentang orbit, kita ada 5 jenis bergantung kepada ketinggian altitude satelit yang kita letak tu lah. Okay, next. Okay, tadi adalah jenis orbit. Okay, yang ni pula bentuk orbit. Okay, bentuk orbit ada 2 jenis. Sama ada dia bulat, bulat sempurna, ni bulat sempurna lah. Ataupun dia bentuk elips. Elips ni macam bentuk apa? Bujur kan? Macam bentuk bola. Bola apa? Bola apa lah? Rugby. Okay. Jadi terdapat 2 bentuk orbit, iaitu sama ada bentuk bulat ataupun bentuk elips. Okay, so ini adalah bentuk pula. Tadi jenis. Ni bentuk orbit. Ada 2. Orbit geo ialah contoh orbit berbentuk bulatan sempurna. Okay. Tadi kita tengok ada geo kan. Okay, geo. Ada geo. Lepas daripada mula-mula kita ada LEO. Lepas LEO kita ada MEO, medium. Okay, lepas medium kita ada geo. Lepas tu kita ada GSO. Dan last sekali kita ada high Earth object. Okay, orbit. Jadi geo ni bentuk dia adalah bentuk bulat. Okay, bentuk bulat. Okay, kita tengok balik tadi. Okay, ni geo. Ni geo. Okay, so awak tengok geo, bentuk dia adalah bentuk bulat. Orbit dia berbentuk bulat. Okay, kalau LEO ni cikgu rasa bentuk dia adalah bentuk elips. Okay, GSO ni pun cikgu rasa bentuk dia bentuk elips. Ni bentuk lah. Bentuk dia macam mana bentuk orbit tersebut. Okay, next. Okay. HEO ataupun high Earth orbit ialah contoh orbit yang berbentuk elips.
Orbit LEO dan GSO berbentuk bulatan sempurna atau elips. Itu bentuk. Kita tengok video sekali lagi mengenai bentuk. Hello and welcome. World has LEO. Okey, itu adalah bentuk bulat. Okay, geosynchronized Earth object orbit. Okay. So awak tengok yang ni ada banyak lah. Ada bentuk elips, ada bentuk LEO, ada bentuk bulat. Bersama lah. Okay, bentuk elips ataupun bentuk bulat. Okay, tapi efek dia samalah. Efek dia kalau bulan dia kelilingi bumi, dia akan bagi efek pada apa, pasang surut air laut kan. Okay, tu bentuk. Kemudian lepas bentuk, okay. Ni apogee dan perigi. Apa pula dah apogee dan perigi pula, tahu perigi tempat ambil air je Okey, ni adalah nama satelit nama satelit. Okey, bagi satelit yang membuat orbit elips, okey, terdapat dua kedudukan yang tertentu dalam orbit tersebut iaitu apogee dan perigi. Kalau yang buat bentuk elips sahajalah so yang ni adalah bentuk elips sahaja. Okay, elips, bentuk elips. Awak tengok orbit dia bentuk elips. Okay. Kalau ada dua jenis satelit lah. So ada satelit perigi dan juga satelit apogee. Dua kedudukan sama ada kalau kedudukan perigi, kedudukan dia lebih dekat dengan paksi bumi. Lebih dekat. So yang lebih dekat ni kita panggil dia perigi lah. So bila dia pusing orbit ni, dia pusing mengelilingi ni, so dia menjauhi bumi kan. Dia semakin jauh daripada pusat bumi. Dia semakin jauh daripada pusat bumi, kedudukan yang kedua ni, satelit yang sama. Kedudukan yang kedua, kita panggil dia kedudukan apogee. So kedudukan apogee kita fahamlah bahawasanya dia duduk ataupun dia berada jauh dengan paksi bumi. Okay. So ini adalah satelit yang sama. Okay, dia pusing lah. Dia pusing. Bila dia duduk dekat dengan paksi bumi, kedudukan dia kita panggil perigi. Okay. Bila dia duduk jauh dengan paksi bumi, kita panggil kedudukan yang jauh tu sebagai apogee. So perigi dan apogee ni adalah merujuk kepada kedudukan satelit tu dengan pusat bumi lah. Dengan bumi, dengan planet lah. Kalau bumi lah kan, kalau dia nak pusing marih lah, nak pusing bintang lah. Okay. Apogee bagi satu satelit dalam orbit elips merupakan kedudukan satelit yang paling jauh dari bumi, manakala perigi adalah kedudukan yang paling dekat dengan bumi ataupun satelit yang dia keliling. Okay, dah istilah Kemudian hubungan antara ketinggian orbit dengan halaju pula. Okay, tadi kita dah cover. Okay, untuk cerita orbit saja ni, pasal orbit tadi ni, okay, banyak-banyak benda kita belajar tentang orbit. Mula-mula kita belajar tadi tentang jenis. Kan? Jenis orbit tu ada 5. Macam mana 5 tu? Sebab bergantung kepada kedudukan dia lah. Kalau dia tinggi, kita panggil dia high Earth object, orbit. Kalau dia rendah, kita panggil dia low Earth orbit. Okay, lepas tu bila dia dah 5 jenis ni, dia ada dia punya bentuk pula. Okay, sama ada bentuk dia bentuk bulat ataupun bentuk dia bentuk elips. Kalau high ni dia bentuk elips, kalau low ni banyakkannya bentuk bulat. So bila awak dah belajar tentang bentuk pula, kita keluarkan tentang elips ni pula. Elips ni yang sengit ni. Bila yang sengit ni, bila dia duduk dekat dengan bumi, kita panggil dia perigi. Bila dia duduk jauh dengan bumi, kita panggil dia apogee. Itulah. So boleh. Habis dah tentang bentuk dan juga jenis. Okay, sekarang ni kita nak belajar tentang ketinggian orbit dengan halaju satelit pula.
laju dia pula. Okay. Jadi kita faham yang satelit ni kerja dia duduk pusing bumi kan, kerja dia. Ni satelit. Tapi kita nak tahu pula macam mana pula dengan laju dia. Laju benar ke satelit ni? Ke slow je pergerakan dia? Jadi rupa-rupanya laju satelit tu dia ada berkait rapat dengan ketinggian orbit. So laju dia ada kaitan dengan ketinggian dia. Okey. Dia kata semakin tinggi orbit satelit, semakin rendah laju satelit. Dia berlawanan. Kalau dia terlampau laju, nanti dia akan terkeluar daripada orbit. Kalau dia terkeluar daripada orbit, tak boleh dikesan adalah satelit tu. Satelit tu akan dikenali sebagai undetected satelit. Gitulah. Bila tak boleh dikesan, dia akan jadi rosak lah. Sia-sialah kita lancarkan dia. Dia dah tak berfungsi. Okay. Jadi semakin jauh, katakanlah ni bumi, dia punya satelit tu duduk jauh. Okay, dia duduk sini jauh. Bila dia duduk jauh dengan bumi ni, dia slow je lah. Laju dia perlahan. Laju dia mengelilingi bumi ni perlahan je sebab dia jauh. Hal ini demikian kerana daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit meningkat. Jadi ni adalah daya tarikan graviti bumi. Daya tarikan graviti bumi terhadap satelit tu menjadi lemah. Terhadap satelit adalah lemah. So bila dia lemah, satelit akan bergerak perlahan. Satelit jadi perlahan. Tu bila dalam keadaan yang jauh. Bila jauh, bila jauh. Okay. Berlawanan dengan kalau dekat. Kalau satelit tu dia ketinggian dia di orbit bumi ni dekat je, ini je. Okay. Satelit B ni dekat je. So dia adalah laju. Dia laju. Sebabnya tarikan graviti bumi terhadap dia tu kuat lah. So dia jadi laju. Okay. So bila awak tengok jenis orbit tadi, kita ada LEO kan. Low Earth Orbit. Bila jarak dia dekat, awak tengok laju satelit dia 27,500. Memang laju lah. Tapi bila medium, satelit tu dia berada di keadaan yang medium je, keadaan sederhana je, 20,000 kilometer daripada bumi, kelajuan dia dah semakin perlahan, hanya 13,000. Tapi bila satelit yang berada jauh dengan bumi, contohnya dia berada pada kedudukan high ni, pada ketinggian altitude 35,000 lagi jauh, dia punya kelajuan semakin perlahan lah. Perlahan disebabkan oleh daya tarikan graviti bumi tu semakin perlahan. Daya tarikan graviti bumi semakin perlahan. Menurunlah. Semakin jauh semakin menurun daya tarikan graviti bumi. Keadaan itulah yang menyebabkan satelit menjadi semakin perlahan bila dia duduk jauh. Boleh? Okey. Habislah. Sekejap sahaja. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Yang hal laju tu bila yang hal laju tu bila dekat dengan bumi dia lagi laju lah. Dia lagi laju. Kenapa dia laju? Sebab dia tarik bumi kan ada graviti kan. So bila ada graviti dia masih lagi berupaya untuk tarik objek dekat luar dia tu. Jadi bila dia duduk dekat dengan bumi dia laju lah. Sebab itulah kalau awak tengok kalau yang satelit yang komunikasi ni macam Cellcom ke Astro ke, dia duduk kat level LEO je, level LEO je. Jadi dia laju lah. Tapi orbit tu dia mungkin boleh ada dua satelit pada orbit yang sama. Tapi dia kena setting dia punya kelajuan tu jangan sama pula lajunya, nanti berlanggar. Tapi kebiasaannya satu orbit, satu satelit je biasanya. Supaya dia tak berlanggar lah sesama dia.
Tu setting kerja-kerja setting tu geng-geng NASA lah yang buat kerja kan. Geng-geng yang orang kerja bahagian angkasa ni lah. Yang lancar roket apa semua tu dia lah yang akan setting kedudukan dia pada koordinat-koordinat tertentu lah. Dia tak boleh sama. Macam kapal terbang lah. Kita tak boleh sama juga dia punya laluan. Kalau sama laluan dia berlanggar. Dia dah ada dia punya setting dia lah. Gitulah kita senang faham. Kan? Ada lagi soalan lain? Tapi kalau dia duduk dekat, kelemahan dia kan awak imagine, kalau dia duduk dekat dengan bumi, dia tak boleh cover banyak. Sebab dia kedudukan dia dekat je. Kalau satelit yang ketenteraan macam US Army ke apa ke, Rusia ke, North Korea ke, Korea Utara, dia lebih prefer satelit dia dihantar dekat orbit yang jauh. Bila dia hantar orbit yang jauh, dia boleh nampak medan dia tu lebih besar lah. Dia boleh cover lebih banyak kawasan. Tujuan dia kan dia nak tahu apa aset-aset tentera negara-negara lain kan. Jadi dia nak buat spy ke apa ke. Dia nak tahu, dia kena hantar jauh sikit lah satelit dia. Macam tu lah kurang. Okay, boleh? Ada soalan lain? Okay, cuba kita tengok contoh satelit ni. Okay, cikgu akan tunjuk satu video. Okay, awak nampak tak ni? Satellite. A satellite is any object that revolves in a curved path around a planet. Okay, cikgu share sekali lagi. There are two major types of categorization when it comes down to satellites. Sekejap cikgu tengah share video. Lambat sikit. Sekejap Loading, okay. Okay, yang putih ni bulan kita lah. So ni adalah satelit semula jadi bulan sebab dia pun ada orbit dia juga. Satu lagi yang artificial tu satelit yang kita buat lah buatan manusia. So kedua-duanya mengelilingi bumi atas orbit yang tertentu lah. A natural satellite is any celestial body in space that orbits around a larger body. Satellites that are made by people and launched into orbit using rockets are called artificial satellites. Okay, so kalau dia nak lancarkan satelit, dia kena guna roket lah guna roket. Yang awak tengok dekat video tu roket terbang. For launching a satellite into orbit involves dia ada two steps process. Tempat pelancar dia biasanya dekat First, Rusia ataupun dekat Amerika. To the desired altitude. Okay. Then it has to be pushed off at the right velocity to begin and maintain its orbit. Okay, so dia punya altitude semua dah ditentukan. Satellite in an orbit around the Earth, launch vehicle such as a rocket. Ini adalah pelancar dia lah. Itu adalah roket. A launch vehicle travels straight up only for the first few seconds of its flight. Ini memang laju, a satellite launch dia vehicle memang is laju. a multi-stage rocket. It also contains several smaller booster rockets. The boosters dekat give the sebelah rocket dia its tu initial adalah thrust roket. during launch and carry Roket ni, the roket vehicle kecil to ni. the early part of the flight. Dia untuk As menambahkan the fuel kelajuan in the dia lah. boosters is used up, the rocket fall away and the other boosters take Okay, over. ni roket Each booster ni time a akan booster is jatuh dropped, je nanti. the Dia akan vehicle gets terbakar je. lighter, so it can travel Yang besar faster. ni dia ada satelit kat dalam dia. Yang ni dia dah terpisah dah. Okay, dia tercabut keluar. So yang ujung tu je nanti akan terbang pergi When ke it orbit. finally reaches the proper altitude and speed, So yang it ni releases the altitude satellite dia dah into the orbit. tentukan lah nak sampai ketinggian berapa-berapa.
Okay, bila dia dah sampai, dia lepaskan je lah satelit tu. Satelit tu kecil lah berbanding dengan roketnya. Ada orang tanya, cikgu dalam roket tu ada orang tak? Biasanya tak ada. How a satellite works. Tak ada angkasawan pun, dia memang Satellite dikawal communication consists of dari three main bumi je. components. Uplink, satellite transponder, downlink. Tu dia punya, yang ni contoh komunikasi An uplink earth So station or kita other ground perlukan equipment transmits the desired station signal dekat to the bumi lah. satellite. Yang awak nampak piring besar ni. So dia hantar maklumat, contohnya dekat Malaysia, dia nak buat siaran langsung, dekat Jepun lah, This satellite siaran langsung transponder Olimpik amplifies the kan. incoming So dia signal akan and hantar changes the maklumat tu frequency. dekat satelit dekat luar. Lepas tu satelit yang berada dekat This luar satellite bumi tu transponder akan transmits the hantar signal maklumat back to tu downlink pada earth station, and the penerima ground yang equipment berada di receives the mana-mana signal. negara lah. Kalau dekat Malaysia, dia hantarlah dekat Malaysia. Jadi kita pun boleh tengok secara langsung Olimpik. Satellite communication uses ground stations to send and receive microwave signals between So dia artificial punya satellites, sinaran which tu are dalam orbiting bentuk around the Earth. microwave lah, gelombang microwave. Types of satellite orbits. Okay, yang ni jenis-jenis orbit satelit yang cikgu terang tadi lah. By inclination, there are three kinds of satellite orbits: So dia equatorial orbit, inclined orbit, and polar orbit. Equatorial orbit. Equatorial orbit ni orbit yang bentuk bulat Tadi kita belajar bentuk bulat kan. So yang ni bentuk bulat. Biasanya yang ni yang medium punya, pertengahan punya. An equatorial orbit is when the Okay. satellite Tapi dia rotates in panggil an orbit equatorial directly tu above the sebab dia equator, berada di usually in a tengah-tengah. circular Dia path. berada di tengah-tengah bumi, dekat pusat It has equatorial an dia lah. inclination of 0 degree. So yang ni dia tak sengit pun. Dia 0 darjah Celsius, dia memang tak sengit langsung. Okay. Inclined orbit. Okay, inclined orbit ni bentuk ellipse tadi bentuk ellipse. Yang ni biasanya jenis orbit yang Inclined high. orbits are virtually all high orbits except Earth those orbit that tadi. travel directly above the equator or directly above the north and south poles. Dia berada di utara ataupun dia boleh berada di selatan. Dia sengit lah. Incline ni dia sengit. Ellipse. The angle of inclination vary between So 0 to darjah 180 kesengitan dia degrees. tu, kecerunan dia tu 0 hingga 180 darjah. Polar orbit. Okay, polar ni sama ada dia yang GSO Polar tadi orbit is when the satellite rotates Yang in a ni dia path berada that di takes it over tengah-tengah. the north and south Di poles antara in an utara orbital dan pattern selatan. that is perpendicular to the equatorial plane. Dia garisan serenjang dengan Polar equatorial orbiting tadi lah. satellites follow a low altitude path close to Earth's surface, passing over and very close to both the north and south poles. The angle of inclination of a satellite in a Ni polar angle orbit is dia, nearly kecerunan 90 dia degrees. hampir 90 darjah Celsius, buat 90 darjah lah. Ni adalah, ni contoh beberapa satelit yang mengelilingi bumi. Sebenarnya ada banyak lah satelitnya. Bukan setakat 2-3 biji je, memang ada banyak. Operates at altitudes between 2,000 kilometers and Okay, so kelajuan dia, cikgu cakap tadi 35,786 semakin kilometers jauh above the dia Earth's semakin surface. perlahan. Kalau dia dekat dia semakin laju. So kalau dia perlahan dia boleh lengkapkan kelilingi bumi tu dalam masa yang sangat lama A lah. geostationary 6 jam satellite is an contohnya. Earth orbiting Kalau yang duduk satellite. dekat tu dia boleh kelilingi Placed at bumi an dalam masa altitude of approximately 120 minit 35,786 sahaja. 120 kilometers minit directly sampai 2 over the jam. equator that revolves in the same direction the Earth. Okay. Itulah Classified into two types on the basis of the shape: circular orbit and elliptical orbit. Okay, kita tengok ni. It is also vital to military forces. It is often used for gathering intelligence, used for military purposes or as a military Biasa weapon. dia lebih banyak dalam hal-hal ketenteraan lah. Contohnya dia nak Major serang satellite negara ke. navigation systems. So bila dia nak serang sebuah negara, dia akan kawal satelit tu. Dia akan tengok The orbit dia lah. navigation satellite system with global coverage is called Global Navigation Satellite System or GNSS. Sama juga dengan orang yang bawa kapal
The So dia United nak tahu States was the kedudukan first dia, country to dia akan introduce tengok satellite technology with the navigation Global tu, Positioning GPS tu. System or GPS. So ni adalah kegunaan satelit Another lebih kepada ambitious global ketenteraan lah. navigation satellite system aside from GPS and Ni development is the nama Galileo satelit dia system in Europe. Galileo. Macam-macam lah namanya. Kalau Russia also Rusia, has its own satellite system called the Russian Global Navigation Satellite System or ni GLONASS. Rusia punya, dia ada sistem-sistem navigasi dia lah. China, In China, there is the Beidou Navigation Satellite System, which will consist of more than dia 30 boleh satellites. musnahkan sebuah negara hanya guna roket je, guna satelit je. Dia boleh apa macam kau tengok cerita orang putih There kan. is the Indian Regional Navigation Satellite boleh System or setting tu, IRNSS in India. Kedudukan GPS mana-mana dan dia tekan button je lah. Lastly, the Quasi-Zenith Satellite System or QZSS is Japan's satellite system, which is similar to a GPS satellites with some slight variations. Weather satellites are Weather primarily satellite used biasa duduk to dekat je monitor dengan the kita. weather and climate of the Earth, to predict daily weather conditions, such as temperature and Dia juga guna rainfall, untuk meramal to monitor how weather ribut ke conditions, taufan ke like storms, mana-mana hurricanes, negara, cyclone, tropical storms, develop and ataupun change over perubahan time. cuaca bumi lah. Communication satellite. The communication satellite is a satellite that ni satelit transmits the signals komunikasi. such as telephone, Telefon, television, radio, TV, komputer, internet signals radio, over long semua. distances. If you do like my channel, Boleh? Boleh So dah nampak lah gambaran secara overall what is exactly the satellite is. Okay, so satellite memang kita guna, memang penting lah untuk nowadays punya teknologi kan. Soalan periksa biasanya dia akan tanya jenis-jenis orbit tu tadi dan juga mungkin bentuk orbit tu lah. Lepas ni cikgu akan sambung tentang kegunaan dia, contohnya apa, aplikasi navigasi itulah macam Waze ke Google Maps tu kan, kita guna koordinat GPS. Itu lepas ni lagi menarik lah kalau awak minat. Ada soalan? Tak ada. Soalan tak ada Tak ada Tak ada. Good. So good. Jadi kita akan sambung kita punya kelas bila lah? Hari Ahad dah. Oh tak ada lah kan minggu ni. Awak kelas tambahan? Oh tak ada dah, sains malam sekali je. Tak apalah. Nanti cikgu akan bagi soalan untuk pengukuhan tajuk ni tadi melalui Google Form je Sambil awak lepak-lepak tu awak boleh jawab soalan. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ambil.